أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan kesempatan waktu kepada saya dan tuan-tuan, serta dipilih kita untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir pada muka surat yang ke-9. Yang ada kita sambung pada muka surat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين رواه الإمام البيهقي عن عمر بن الخطاب. Maksudnya, sembahyang itu tiang agama. Nabi kata sembahyang itu tiang agama. Nabi tak kata dinding agama, Nabi kata tiang agama. Tiang ni maknanya apa dia tuan-tuan? Dalam sesuatu bangunan yang nak dibangunkan, di antara perkara yang paling utama dalam nak menentukan kestabilan sesuatu bangunan adalah tiang yang betul. Kalau tuan-tuan buat rumah ataupun apa-apa bangunan, tiang tu sengit, keseluruhan bangunan itu akan turut sengit. Sama lah tuan-tuan, kita ni kalau nak tengok orang Islam ni, orang yang beriman ni nak jadi sempurna, nak jadi cantik, solatnya tu mesti sempurna, solat dia tu mesti cantik. Faham tak belum? Awak muka lagu kena Omicron ni. Segala hidup kita ni bergantung kepada solat. Kalau solat hang cantik, kalau solat hang sempurna, kalau solat hang molek, semuanya akan cantik, semuanya akan molek, semuanya akan sempurna. Sebab tu sesuatu ibadat yang Allah Ta'ala ulang berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, bulan depan lah, lepas tu bulan 4 kita puasa dah. Ramadan je tu, bulan 4 tahun ni. Saya nak tanya kepada maklum-maklum, dalam Al-Quran 30 juzuk bermula daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampailah minal jinnati wan nas
ayat tentang arahan puasa berapa kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran? Berapa kali Pak Long? Jangan buat jegit-jegit mata lah tu. Bukan saya nak heran, ingat. Ingat tuan-tuan buat jegit mata, saya nak tegur. Berapa kali Pak Long? Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran ni berapa kali? Ayat tentang arahan kefarduan puasa Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran berapa kali? Sekali itu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab tu kalau tuan-tuan panggil ustaz yang nak ceramah tentang Ramadan, ayat tu dia akan ulang, ayat tu dia akan ulang. Tetapi dalam Al-Quran sebanyak 30 juzuk Al-Quran, 6,666 ayat Al-Quran, berapa kali Allah Ta'ala ulang perintah tentang salat dalam Al-Quran? Tak terkira banyaknya. Yuqimus salata wa yu'tuz zakah, antaranya ulang salat zakat, salat zakat, salat zakat, salat zakat, berulang kali Allah Ta'ala ulang di dalam Al-Quran, diulang. Nak habaq apa dia? Betapa pentingnya salat ni kena jaga Pak Long. Sebab tu yang Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad naik ambil salat tu direct tu. Dan ni bulan dia lah ni, bulan Isra' Mi'raj. Duk dengar ceramah ni kerap, faham haram tak? Ini masalah. Duk dengar ceramah ni kerap, faham haram tak? Ini problem Pak Long. Problem. Panggil ustaz main ceramah Isra' Mi'raj. Ustaz ceramah, dia tutup lena. Lepas tu balik bini tanya haram tak ada cerita. Yang ustaz tu cerita ni dia tak ada nak cerita. Sebab apa dia? Lena. Bukan game lain. Padahnya saya duk main, saya nak kata kat tuan-tuan, dia kata kat orang lain, dia buat apa? Tak guna kata kat tuan-tuan. Boleh? Mau tak boleh, kan duk panggil dah. Mau sembang duk kolam nerang, hati tisu. Tak boleh kita geng kolam nerang, geng kok diang ni semua darah-darah pahlawan negara ni. Panggil ustaz main ceramah Isra' Mi'raj. Yang ustaz ni pula duk ceramah Isra' Mi'raj, dia duk tutup lidah tu. Ustaz tu mencerita Nabi naik pergi ke langit. Elok dia cerita main naik langit, kawan ni pun lena. Hak ustaz tu cerita Nabi turun ke langit, dia tak sedar, dia lena. Balik rumah, bini dia tanya ustaz cerita apa? Cerita Nabi naik ke langit. Lepas tu, tak tahu dia tinggal atas langit tu, tak turun-turun dia kata. Waktu ustaz tu cerita turun, hang lena. Yang ni kelaku ni, bahaya. Ceramah Isra' Mi'raj pun tak dengar betul. Allah Ta'ala panggil Nabi direct, mai aku nak anugerahkan kepada hang satu ibadat yang istimewa. Aku tak mau ada perantaraan antara aku dan hang tu dengan Jibril. Tutup guru duduk cerita lama dah. Bolehkah kalau sultan nak bagi bintang kat kita, kita wakil ke orang? Minta dekat Nabi, abang tak Nabi hampir ambil dah kat tuanku. Di sana orang duk panggil nama dia Abdullah bin Salim, tak naik. Abdullah bin Salim tak main. Yang main Mahmud bin Salim. Hang siapa? Anak Abdullah. Adik Abdullah. Abdullah bin Salim, hang Mahmud bin Salim. Mana abang hang? Abang Zulkhin Salam dia tak main. Dia kena gout apa bagi tadi. Boleh lagu tu tuan-tuan. Nah, ambil direct. Aku nak bagi direct kepada hang. Ambil. Sebab apa dia? Salat ni tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Sampai tahap tu. Waman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan salat itu, mandiri, bukan mengejar. Allah Ta'ala tak guna ayat, Nabi tak guna ayat mengerjakan salat ataupun menunaikan salat. Yang ada apa dia? Mendirikan salat.
Beza tu menunaikan salat, mengerja. Tunai dengan kerja, dia tak seserius dengan mendirikan. Ayat seserius. Ayat apa yang sesuai? Seserius kan tak? Serius ni dia orang putih jemaah Melayu kan? Boleh ke tak? Tak seserius. Nak terjemah bahasa kita ni apa dia? Tak sepenting. Tak boleh. Dia seserius lah. Pasal saya rasa ayat tu nampak pelik. Boleh kot? Faham, tak faham sudah. Jarang saya ceramah orang tak faham ni. Ada satu Pak Long tu saya ceramah satu tempat, dia tak faham, 3 hari lepas tu meninggal. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda awal nak balik jalan ni, bila saya mengajar tak berapa faham, jalan aku tu lah. Dia bila sebut kata mendirikan tu serius, dia tak sama dengan menunaikan ataupun mengerjakan salat. Dah, Nabi guna istilah mendirikan salat. Allah Ta'ala guna perkataan mendirikan salat. Sebab apa kena mendirikan? Sebab benda ni penting. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Sesiapa yang meruntuhkannya, maka sesungguhnya ia meruntuhkan agamanya. Siapa yang duk ditinggal, siapa yang tak bekerja dengan baik, seolah-olah dia telah meruntuhkan agamanya, kata Nabi. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawma fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, hadisun hasanun sahihun. Maksudnya, sesiapa yang bersemayang kerana Allah Ta'ala dalam keadaan berjemaah serta sempat takbiratul ihram bersama imam dalam tempoh 40 hari. Garis tuan tu. Kitab ni kitab masjid kitab masjid kan duk garis. Garis pun bulan depan tetapi ambil alih tak ada garis pula. Sebab tu kitab kena beli, senang nak garis. Siapa yang semayang dia boleh dapat takbiratul ihram dengan Tok Imam selama 40 hari, Nabi kata. 40 hari sebulan lebih dah. Tok Imam main semayang, dia pun main semayang dan dapat mengambil takbiratul ihram bersama dengan Tok Imam selama 40 hari. Dalam keadaan apa? Yakni tiada terlepas walaupun 1 rakaat. Dia ada juga penyakit orang ni tuan-tuan. Dia main masjid awal elok dah. Main orang qomat pungkuk kira nak berak. Dia kira nak kencing. Waktu orang duk bagi ruang nak kencing, dia tak mau kencing. Waktu tak boleh pun dia nak kencing. Saya bila sebut tentang kencing ni, saya teringat pengalaman saya pergi umrah tahun berapa? 2015, 2014. Masa tu saya buat dengan Ustaz Zukri tu, dengan tu imam tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kami tuan-tuan, uji sungguh tuan-tuan ni. Uji sungguh tuan-tuan, tak apa lah, cerita pergi semang kedai kopi lah. Kira kami itu ni 2 orang jadi wah kemetik putih tadi tu. Duk nyemang-nyemang tetap sampai KL. Tak keheran tuan-tuan. Nyemang-nyemang sampai KL. Tahun bila Ustaz? 2016 ke 2014. Saya pun pergi umrah. Tak Zukri bagi bah daripada kami naik daripada Kod Diang pun naik bah tu lah pergi. Ada satu grup daripada Langkawi, saya grup daripada Kod Diang naik bah. Ada yang pergi dengan kami ni seorang bekas tentera, dia baru pencen Pak Long ni. Bekas tentera. Kita ni kalau pergi umrah ni Pak Long tak ada nak pakai ni buh baju rehan kembang, seluar kembang, lipa jipun bodoh, beg selang hak syarikat bagi tu bubuh. Nak pergi umrah bukan nak pergi England. Kan Nabi Paris, Nabi umrah. Tak ada apa-apa. Tapi yang kata Pak Long ni, dia jenis kemas. Orang bekas tentera, disiplin. Baju t-shirt polo buh dalam seluar jin. Umur 60 lebih dah. Umur 60 lebih ni dia nak buat kat Pak Long baju tak ada bubuh dalam. Pak Long pungkuk tak ada, tak elok. Pungkuk pula jenis kecil mana. Beg duit tebal pada pungkuk dia huduh belum Kalau pungkuk dia elok tu bubuh luar tak apa lah. Bubuh baju dalam ni. Ni Allah. Tak apa dia bubuh dalam. Dia bubuh dengan jaket. Kasut buat sekerat tu. Kasut tentera tu sekerat tu.
Naik lepas dia duduk depan saya belah tu. Driver tu saya perasan dia mobile apa, perasan 4 terik 5 terik kot dalam bilik tengok bini dia buat mobile tak kata wahala. Driver tu pun kita pun dia tengok kecil besar tapi kita nak pergi umrah. Mau pergi Danok kena dah driver tu. Jadi kita nak pergi umrah. Saya pun tak apa nak kata apa. Kata ni abang nak berhenti tak mana lagi. Steering duk kata saya, minyak duk kata saya, brake duk kata saya, ikut sudah ha. Tu saya kata mau pergi Danok kena tebak dah driver ni. Pasal saya nak pergi umrah saya duk tebak. Kita darah pahlawan Pak Long. Gengkok dia darah pahlawan ada buat lebih kurang tak boleh ya? Sampai dekat hentian Bukit Gantang. Ni nak cerita ni. Perangai orang. Saya pun pegang mic kata tuan-tuan para tetamu Allah. Kita sampai ke Bukit Gantang. Bukan Bukit Uhud, Bukit Gantang. Kita nak kata sampai Bukit Uhud nak. Baru sampai Bukit Gantang. Lama mana abang kita nak berhenti. Terlepas bahas kata sejam. Nak morah apa morah dia tak berhenti lah. Turun apa semua saya kata sejam cambah bagi elok. Lagi orang sampai Mekah tuan-tuan sampai England naik bas silap cambah elok. Turun sejam. Kami pun turun. Pencen tentera tu dia tak turun. Saya kata ni Pak Long tak turun kan nak makan kan nak morah kencing lah. Tak ada apa kita ni beradab ni tak ada apa boleh turun lu. Turun sediam dia haram tak turun. Elok orang nak naik jalan dia pun nak kencing. Hari ni elok orang nak jalan dia pun nak kencing. Pintu bas apa tutup. Dia kata ustaz nak turun pergi kencing tak? Saya kata tak, saya tak mau turun. Nampak lagu nak tak, saya tak rasa. Kita nak habang kat driver kawan 5 hari dah tak jumpa bini. Tanya nak berhenti tak mana pun dia sangiang tak mahu nak suruh dia turun. Saya pun bertanya, saya kata abang bebak kat driver tu. Dia pun bebak ni nak berhenti kencing tak? Driver tu hangat. Yang tak sah saya kata tak mau nak turun. Stesen minyak Caltex dekat Bukit Gantang. Dia pun berhenti tu. Turun ni. Pak Long ni pun turun. Kebas kaki berjalan begitu. Elok Pak Long tu masuk dalam bilik. Ya, dia duduk tengah horn. Pon. Saya kata bayanglah. Dia duduk buat pangweh. Pon. Jadi pon. Pak Long tu pun keluar. Kira tali pinggang pun tak ada nak burung. Keluar tu jangan nak kata mulut nak barang. Tak ada nak kencing elok. Dia kata. Saya duduk tang pintu bahal. Duduk tang bawah pintu bahal. Saya duduk tengok dia duduk berjalan. Kasut dia belah kanan tu. Ayak duduk takung. Duduk cerak. Dia nak naik bas dia tekan tahan dia. Dia kata Pak Long kencinan seluar. Dah kencinan kau. Dia kata tu awak ayak penuh dalam kasut. Dia pun Allah ni ayak buah pula. Saya pun duk. Dia kata ni ayak kencin Pak Long. Dah kencinan kau. Dia buka dia tarik keluar semua. Dia kata. Dia Pak Long try cek tengok. Dia masuk duk cerak dari bawah bas kata masuk pula dah. Dua saat dia keluar dia mai abang saya dia kata betul saya terkencinan seluar. Saya kata awak yang Pak Long kencinan seluar. Dia kata ustaz 4 jam duduk atas kursi itu dia kebas daripada pinggang sampai ke bawah saya. Pipi masuk saya buka zip tarik dia kata dia ingat tarik paip tarik telur tu dia kata paip tak keluar telur tu keluar. Duk ingat ke keluar tu teran kencing masuk dalam seluar belah kanan penuh ke pun. Orang suruh hang kencing masa tu hang tak mau kencing. Serupa. Pak Long tak buat panggil lagu tu. Dia elok tu imam takbir pun saf. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada mula nak kencing lah nak berak lah. Tak dapat ambil takbiratul ihram ni bersama dengan tu imam. Saya nak tanya ada panggil lagu tu? Ada. Mula elok. Tu imam membuat kata Bilal. Tok Bilal pun nak panggil sah. Ada pula mangkit ingatkan nak masuk sah pergi kencing. Tu imam baru elok innaka hamidum majid dia pun masuk. Hak jenis panggil lagu ni dia nak abang tobat buang Pak Long. Tobat buang kena ambil takbiratul ihram bersama dengan tu imam. Nescaya Allah Ta'ala menyuratkan baginya 2 kelepasan. Orang hak lagu ni Allah Ta'ala lepaskan dia dengan 2 kelepasan. Pertama,
terlepas ia daripada api neraka. Hak dapat takbiratul ihram bersama dengan tok imam dalam solat jemaah 40 hari berturut-turut. Ni, jangan duk angguk yang dijadikan amalan lepas ni. Jangan duk angguk saja jadikan amalan. Kedua, terlepas ia daripada jadi orang munafik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dia yang kata Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bagi pahala buta dekat umat Nabi Muhammad ni cukup banyak. Istilah tu ya saya nak abang bagi mudah faham. Pahala buta ni Pak Long. Benda buat sikit ganjaran dia bagi besar. Benda buat biasa dia bagi ganjaran tu hebat. Bukan ada apa pun. Hang semayang takbiratul ihram bersama dengan tok imam, jangan bagi terlepas selama mana 40 hari. Dia bagi dekat hang. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun amalan Nabi suruh buat. Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah 'azza wa jalla hatta تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. Maksudnya sesiapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, Nabi kata, Pak Long, ulama kata kalau kalut kok mana pun 2 waktu ni bagi berjemaah dalam sehari. Kita ni kalut ialah kalut macam-macam. Kalut macam-macam. Kalut yang tu, kalut yang ni, duk sambut maulid Nabi tapi tak ikut Nabi. Nabi dia tak kalut lagu kita tuan-tuan. Kita ni kalut ke dunia lebih sangat, tak macam Nabi. Sebab tu ada orang tanya, sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hidup dalam keadaan susah? Kenapa? Kita duk mengaji hadis, kita duk baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi ni hidup dalam keadaan susah dan Nabi memilih susah itu sebagai hidup dia. Ada dalam riwayat hadis sampai kesusahan Nabi ni tuan-tuan, sahabat kata aku pergi ke rumah Nabi, Nabi duduk baring, tak boleh nak bangkit duduk sebab terlalu lapar yang bersangatan. Ada orang tanya, kenapa Nabi ni susah? Adakah Nabi ni dia ni malas bekerja, dia segan nak kerja? No. Bukan itu jawapan dia tuan-tuan. Habis tu kenapa Nabi ni hidup dalam keadaan susah? Kerana 24 jam dalam hidup Nabi, dalam pemikiran Nabi ni tak sempat terselit nak fikir benda-benda yang berbentuk hal keduniaan, melainkan yang Nabi fikir macam mana nak selamatkan umat dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak dan fikir nak renovate rumah, Nabi tak dan fikir nak perbesar rumah, Nabi tak dan fikir nak cari kereta mewah, Nabi tak dan fikir nak hidup dalam keadaan kaya raya. Yang Nabi fikir dalam kehidupan dia 24 jam, bagaimana aku nak selamatkan umat-umat aku daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak. Kita sibuk macam-macam baru. Sibuk yang nu, sibuk yang ni. Sibuk tu sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Pergi duduk dalam lubang kubur baru nak sedar. Pergi duduk dalam lubang kubur baru nak sedar. Oh tak betul. Oh tak betul. Tak ada lagu tu, tak ada lagu ni. Sesibuk mana pun ulama kata 2 waktu biar berjemaah sehari. Yang pertama subuh, yang kedua asar. Dalam hadis ini Nabi kata pada sesiapa yang bersemayang subuh secara berjemaah, kemudian ia duduk serta menyebutkan Allah Azza wa Jalla dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari. Dia duduk yazkurullah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah, zikir. Hadis Nabi kata ni menyebut nama Allah, tiba-tiba mai orang lah ni, jangan duk zikir Allah, 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 pahala tak ada, ambo.
Ni yang kata biadab ni Pak Long, yang kata kurang adabnya kita dengan Allah, dengan Nabi ni. Duk pergi ambil kerja Allah pula, duk bagi pahala dekat orang tu, duk bagi pahala dekat orang ni. Duduk menyebut zikrullah sehingga terbit matahari. Dia mai sembahyang subuh berjemaah, habis dia tak kadu apa? Duduk dalam masjid, i'tikaf lama sikit, duduk berzikir. Sampai bila? Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa tu Pak Long ni? Lepas subuh ni sembahyang apa pula? Sunat apa ni? Sunat tu mana dia? Tu 7.30 tu. Sembahyang sunat isyraq. Bila masuk waktu syuruk ni, sembahyang solat sunat isyraq. Makna pada isyraq kecerahan, langit dah cerah dah. Hak ni tak nak buat Azat, buat. Tu 7.30 tu syuruk tu. Makna pada syuruk waktu matahari naik. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Lalu Allah Ta'ala akan suratkan baginya pahala seperti mana mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah yang sempurna. Nabi kata tamah, yang sempurna. Balik buat. Esok buat Pak Long, buat esok ni. 2 benda dah hari ni dapat amalan. Yang pertama apa dia Pak Long Tazak ni? Start daripada malam ni Aisyah lagi sampai 40 hari ni, dan jadilah amalan terus istiqamah. Jangan tinggal mengambil takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua, lepas yang subuh tunggu Zat nak kalut pergi mana? Balik rumah bukan nak baca Quran, nak merokok ya. Dia balik rumah bukan dia nak zikir baca Quran, mana tu merokok. Balik lepas yang subuh nak buka dan merokok, lipat-lipat buah temakau kemud. Bini dia kata, awak abang nampak macam tak apa nak tenang kan ni. Kedai leha janda tak buka ni, nak kedarah tak mana tu. Korang lah Pak Long, umur kat 7-80 pun duk pergi teropong bunggak janda lagi, jahanam Pak Long sudah lah. Perangai tu buang Pak Long contoh. Mau tak buat jangan duk marah. Saya ni cakap terus terang tuan-tuan. Dan tersebut pada satu riwayat lain, Allah membina baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Orang yang buat ibadat tu Allah Ta'ala bina dalam mahligai dalam syurga ni sebanyak 70 daripada emas dan perak. Dan tersebut pada riwayat lain, diberi pahala seperti memerdekakan 80 orang hamba sahaya. Tak nampak 80 hamba sahaya ni banyak mana? Tak nampak Ustaz. Orang kita ni mau tak tukar dengan RM, memang dia tak nampak. Mau tukar dengan RM baru dia nampak. Memerdekakan 80 orang hamba saya. Saya biasa dengar dalam satu kuliah bimbingan fardu ain di Kedah FM oleh almarhum Datuk Hamid Tahir, Datuk Syekh Hamid Tahir rahimahullah. Kenal? Hak lapis Pak Long ni kenal, duk mengajar fardu ain dulu ni. Antara tokoh-tokoh ulama yang hebat di negeri Kedah, dia almarhum Datuk Syekh Zakaria Awang Musa. Tu antara tokoh-tokoh hebat dulu ni. Allah Ta'ala ambil seorang kat dalam negeri Kedah. Hak yang betul-betul ulama yang lagu tu dia kurang dah, aduk ramai ni ulak lah semua. Datuk Hamid Tahir dia mengajar dulu ni, dalam tu ada satu orang saya teringat lagi. Hak duk kajian telefon duk tanya soalan ni, Cik Mat Pokok Tai. Kenal? Saya dengar nama. Cik Mat Pokok Tai ni bagi ada yang rancangan agama dia telefon, bagus jelah dia duk tanya tu, kita boleh faham. Kita nak tanya segan, tengok orang kata bodoh, tapi memang bodoh pun tak tahu. Tanya lah, orang tua tanya, tak tanya lagi orang kata bodoh, dah memang bodoh, biar-biar lah. Cik Mat Pokok Tai ni dia tanya, nak tanya Datuk sikit, yang kata merdeka hamba saya ni macam mana? Saya masa tu yang saya dengar tu, saya duduk sekolah dengar lagi. Datuk Hamid Tahir kata apa? Dia kata kalau ikut dengan nilai semasa secara kasar, dia kata secara kasar, waktu dia mengajar tu, dia kata mengikut nilai semasa secara kasar. Dia kata
yang dikatakan merdekakan hamba saya ni, satu hamba saya nilai waktu tu dia kata kasar RM5,000. Ni yang saya cerita ni belah tahun dah saya dengar kuliah tu. 5,000. Lah lebih lagi lah Pak Long, kita bubuh lah 5,000 pula. 5 kali 8 berapa Pak Long? 5,000 kali 80 orang. 5 kali 80 berapa dah? 5,000 kali 80. Kalut lah kita. Kalut. Sembang 4,000 dengan 10,000 ni kalut dah kita ni. Kita dekat sembang 400 ya. Berapa? 5 kali 8 berapa? 4 juta. Tak nak tengok saya 4 juta. Kalau kau belah baling dia panggil, kalau banyak ni dia panggil laksa. 4 juta ni dia bukan dekat laksa dah Pak Long. Kotiau, bihun, Maggi, semua makaroni semua masuk dah ni. Ambil 4 juta beli sedekah. Besar ke tak? Besar lah. Pahala yang Allah Ta'ala bagi itu besar. Dan sabda Nabi SAW, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadhalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Maksudnya Nabi kata, tidakkah kamu fikir sekiranya ada sebatang sungai di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kalangan kamu? Nabi kata, cuba bayangkan depan rumah hampa ada sebatang sungai. Buka pintu ada sebatang sungai depan rumah, maka ia mandi padanya 5 kali setiap hari. Duk pergi terjun mandi dalam sungai itu sehari ni Pak Long berapa kali? 5 kali. Adakah masih tinggal lagi daki atasnya? Nabi kata ada berdaki lagi tak? Sahabat menjawab, tiada tinggal lagi wahai Rasulullah. Maka sabdanya, demikianlah semayang 5 waktu itu ia menghapuskan segala dosa. Nabi kata. Pak Long, sebab tu Allah Ta'ala letak kefarduan ni daripada 50 sampai tinggal 5. Nabi tak naik dah minta. Bayangkan kalau sehari semalam, Nabi kata perumpamaan Nabi cukup jelas. Nabi kata bayangkan kalau setiap hari hampir terjun mandi dalam sungai depan rumah hang tu sebanyak 5 kali, ada lagi ke daki yang akan tinggal berbaki dekat badan hang? Dah tentu tak ada. Kalau hang duk semayang sehari 5 kali, ada lagi dosa yang melekat dekat badan. Pak Long, ni ibadat yang jangan duk tinggal ni, akhir zaman jangan duk tinggal ni, solat 5 waktu ni jangan tinggal, kok mana pun jangan tinggal. Tuan-tuan, tahu tak kata kita lah ni duduk di akhir zaman? Saya nak tanya tuan-tuan, tahu ke tak? Pak Long tahu tak Pak Long lah ni kita duduk akhir zaman? Pak Long tahu ke tak? Tahu ke tak? Tahu Zaid. Tahu mana? Duk dengar ustaz-ustaz main habaq. Imam Al-Ghazali rahimahullah kata, ada 3 pakaian manusia berhadapan, ada 3 pakaian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Imam Ghazali kata, lah kita duduk pada zaman fitnah akhir zaman. Ni lah ni dikatakan fitnah akhir zaman. Ada 3 pakaian yang akan dipakai oleh umat pada waktu itu. Imam Ghazali kata, yang pertama nafsu, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan pakai apa lah ni? Lah ni kita baru berhadapan dengan COVID-19 ni Pak Long. Hak kata Dajjal tu tak ada lagi Pak Long. Hak ada belakang rumah Dajjal mata 3 dengan mata 1 tu. Hak tu bila duk korek tanah. Rumah saya pun ada, rumah tuan-tuan pun ada tu, menatang Dajjal tu.
Dajjal korek tanah tu Dajjal tak main lagi. Betul Dajjal? Betul tak? Sini pun panggil Dajjal. Kapelak Dajjal. Sama. Allah Ta'ala baru hantar mai kepada kita COVID. Ni hak kelang kabut dah ni. Omikron tak Omikron ni. Ramai yang kata mendatang Omikron, kemudian naik tak turun-turun. Mana? 20,000, 25,000. Lah ni Pak Long tahu dah, ada cadangan dah. Ada cadangan dah, tapi masih dipertimbangkan. Ada dah cadangan dalam negara kita ni, mana-mana orang yang tidak mengambil booster, bulan Ramadan ni, dia tak boleh main masjid dengan surau. Ada cadangan dah belum? Saya baca kat tuan-tuan. Nak dengar saya nak baca? Kau tak mau dengar? Mau lah. Saya nak baca. Satu portal media ni, saya tak mau apa. Saya baca ni pasal live malam ni, saya tak mau ni. Satu tempat 19 Februari. Hari ni berapa ni? Hari ni 20 Maret. Jabatan Agama menyarankan hanya individu yang mengambil dos penggalak sahaja diberi kebenaran terlibat dalam aktiviti di surau dan masjid ketika Ramadan. Bagaimanapun Menteri Besar berkata, saya tak mahu habaq negeri mana. Dan jangan duduk rambak. Dia kata, no, saya tak habaq negeri mana. Saya hanya baca laporan. Bagaimanapun Menteri Besar negeri itu berkata, keputusan itu hanya boleh dimuktamadkan setelah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Katanya ia bukan hak saya untuk mengumumkannya, tetapi saranan itu disokong Majlis Keselamatan Negeri MKN. Makna apa dia Pak Long? Ada cadangan dah. Mana-mana orang yang tidak ambil booster dose, Ramadan tak boleh main semayang di masjid, Ramadan tak boleh main semayang di surau. Saya tak kata benda ni kepada Jabatan Agama. Jabatan Agama hanya menjalankan tugas dan arahan yang dikeluarkan oleh MKN. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Cicak pun setuju. Cicak setuju dengan saya. Mau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan teruk pada cicak tu lagi. Tuan-tuan nampak tak dia punya permainan ni? Nampak tak? Siapa yang tak ambil booster dose, Ramadan tak boleh main masjid, Ramadan tak boleh main surau. Tu baru satu negeri. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kalau kita tak fight, benda ni akan meleret tak main negeri-negeri lain? Bila saya duk ingat, orang kata ni Ustaz Usam duk ingat, saya bukan ingat ni tuan-tuan. Saya membangkang tentang COVID, tak ada. Ada orang kata Ustaz Usam menafikan bahaya COVID. Hang dengar betul-betul ucapan saya. Saya tak kata COVID ni bukan benda yang betul. Saya tak kata COVID ni tipu. Tak. Yang saya pertikai dua benda. Dua benda saya pertikai. Yang pertama saya pertikai tentang kewajipan mewajibkan orang ambil dos penggalak. Ni mula pula. Siapa tak ambil dos penggalak, tak boleh pergi masjid dan surau. Tuan-tuan, orang nak buat ibadat kita duk dihalang. Siapa nak tanggungjawab ni tuan-tuan? Tuan-tuan jangan duk
Jabatan agama. Tuan-tuan jangan duduk tibai masjid. Tuan-tuan kadang-kadang tibai tak kena tempat. Bagi pilihan kepada rakyat sama ada nak ambil booster dose ataupun tidak. Pikot dia ada Pak Long tu kata, Ustaz, kami lah tak takut dengan COVID dah Ustaz, oi. Kami takut dengan vaksin. Rakyat lah dia tak takut dah dengan COVID, dia takut dengan vaksin. Dia kata biar kami lebih redha mati kerana COVID daripada mati kerana cucuk vaksin. Betul ke tak? Tuan-tuan, saya kata jaga SOP penggunaan masjid kena dikaji semula. Jumaat minggu ni, Jumaat minggu lepas, saya outstation Jumaat minggu lepas. Nak pergi sembahyang Jumaat di satu masjid, satu negeri, tak mahu negeri mana. Dah lah beratok nak masuk masjid tu 15 minit. Dia bukan lagu masjid Padang Nyong. Lek motor tu, lek bidbuh tuan tu. Scan apa haram tak masuk tu weh. Masjid kampung tak ada masalah lah, masjid bandar ni masalah. Beratok 15 minit. Kain ridak duk atas kepala bau. Duk pegang handphone. Duk buka mes sejahtera. Bangla security tu duk jaga. Bangla. Dulu lepa nak masuk negara kita, kita kena tengok dokumen lepa. Lah kita nak masuk negara kita, lepa nak tengok dokumen kita. Sejahtera. Minta maaf tuan-tuan, orang nampak benda ni melawak, tapi saya rasa tercabar. Sejahtera. Kita pun kalah-kalah tunjuk. Kuning bos. Sejadah. Saya tak jadah tak ada ni, kain ni ada. Besar dah jadah. Hang nak tumpang pun boleh. Tak boleh bos, sejadah saja. Sejadah saja. Saya kata awak, kain ridak ni umur Quran ada lah. Tak boleh bos. Dia tunjuk dekat pos pengawal tu, dia pelekat atas A4 tu. Sejadah halui pangkah, kain ridak pangkah, kain tola pangkah, sejadah besar raih. Itu saja. Saya kata ni aku dah buat makan ni, aku hampak, sopa tu lah. Tak boleh bos. Last sekali minggu lepas Jumaat saya tak ada sembahyang. Jumaat minggu lepas saya tak ada sembahyang. Berdiri 15 minit tak boleh sembahyang. Kita ada otak tuan-tuan, kena fikir. Ni apa ni saya nak tanya tuan-tuan, ini apa ni? Kita tak pertikai angka 27,000 ke apa, tak apalah. Ta'atlah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'at. Lepas kata 27,000. 27,000 no. Tak apalah. Sampai tak ada hak kita nak bersuara tuan-tuan sebagai rakyat, tak ada hak. Ni saya cakap lagu ni kena pula ni. Pakar-pakar perubatan dalam penulisan dia tanya, mana yang ke 26,000 ni? Tanya, bukan pertikai, tanya. Tu yang saya kata, bila saya kata orang marah, saya kata Omicron ni gagah dia ni varian COVID, model orang. Saya nak calon dia jadi ahli parlimen lah. Tak ni, pilihan raya ni untuk jadi menteri kesihatan. Tak tahu lah, saya rasa Omicron ni pun dia Islam kot no. Rejak baru dia aman. Tapi pusang dengan raya Cina dia tak. Pasal Omicron ni perasaan ni
Tak tahu nama betul, tak tahulah. Yang saya tahu Omicron Bempelakron, itu nama dia. Nama penuh saya tak tahu. Angka ni main mana tuan-tuan? 27,000 ni kita nak tanya, 27,000 ni kita nak tanya, adakah ini semua varian Omicron? Kalau dikatakan varian Omicron, lab mana yang mengeluarkan kesahihan bahawa 24,000, 23,000, 22,000 setiap hari ini adalah varian Omicron? Mana dia bukti? Kita nak minta. Adakah setakat siliwatih duk ludah tu tuan-tuan, dia boleh menetapkan ini Omicron ke tak? Yang tu pun tak ketahuan hala. Dia takat nak habaq positif dengan negatif. Hari Jumaat lepas 2 kali saya ludah, naik 2 garis. Setiap minggu saya akan ludah hari Jumaat, ambil berkat hari Jumaat. Nak keluar program duk khuik tui bubuh. Tak dia naik 2 lain, kata nah aku mengandung pula dah ni. Boleh tang mana pula dah ni. Tak buat hati koyak pula satu kotak lagi, ludah tak pula. Dia naik 1 garis pula dah. Ludah pula sekotak lagi, 2 garis pula dah. Kita pun ada 3 kotak ya. Dia kata aku terajang dengan kotak ni, dengan orang buat ni lagi. Sat naik 2, sat naik 1, sat naik 2. Kita darah pahlawan. Nak pergi beli, farmasi tutup, telefon kawan. Ni hang ada datang duduk ludah tu di rumah. Dia kata ada dekat 2 kotak. Orang main zat kat aku. Dia kata awak, dia apa Ustaz? Naik 2 lain pula. Allah. Omicron lah. Saya kata menatang pakron memapih-pih aku tak heran lah. Dia pun tak berani masuk. Dia tak buat pagang lah. Saya pun pergi ambil ludah pula 1 lain. Ludah pula 1 lain. 3-2. 3-2 menang tipis. Kalau 3-1 kita confident 3-2. Saya nak keluar 9.30. Nak keluar program. Tak kesudah start kereta pergi klinik hojah hidung. Tak. Dia berkata 1 lain. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah angka tu dia ambil lagu tu juga tu? Hak yang gila punya tu, menatang tu yang gelong tu, dia ambil juga. Kalau sekadar PCR hojah hidung, hojah mulut, dia tak boleh nak menetapkan ini varian apa? Omicron ke? Apakah? Delta ke? Alpha ke? Jadi kalau pihak Menteri Kesihatan kata 27,000 ni varian Omicron, gelombang Omicron, mana dia kesahihan tu? Kita bukan nak bertikai, kita nak tanya. Betul, kita nak tanya pula tuan-tuan. Dulu kita dilanda dengan Delta dan Alpha. Hak ni kena jalan, hak ni kena jalan. Kita cucuk 2 dos. Nak melawan varian Delta, nak melawan varian Alpha. Lalu mai pula varian baru Omicron. Dikatakan Omicron ni dia tidak bermutasi dan tidak kuat, tidak seganas Alpha dan Delta. Kalau varian Alpha dan Delta tu yang ganas lebih daripada Omicron, 2 dos boleh lawan, apakah varian yang lemah Omicron ni tak boleh dilawan dengan 2 dos tu, sehingga mewajib pula 1 dos yang khas kepada rakyat? Ni yang kata fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Jangan sampai rakyat pula dilanda pula 1 varian lagi. Bodohkan, nak memperbodohkan rakyat. Sekian dimaklumkan. Allah Ta'ala baru hantar yang ni je Pak Long Wei. Selerak dah kita ni, berselerak dah kita ni. Allah Ta'ala baru hantar yang ni ya. Sebab tu kita berhadapan dengan COVID ni dengan apa? Dengan ilmu, dengan nafsu ataupun amalan. Ada orang yang bila mai COVID, dia sambut COVID ni dengan nafsu dia. Tindakan dia semua berdasarkan nafsu dia.
Sebab tu tuan-tuan, dalam masa Covid ni kita boleh tengok orang gantung diri, orang bunuh diri. Betul ke tak? Saya pergi ngajak di Langkawi 2 minggu lepas. Minggu lepas, hari Ahad minggu lepas. Dia bercerita di Langkawi saja orang bunuh diri berapa orang. Ada satu kawan tu nak bunuh diri, tapi tak jadi. Cerai apa semua, dia kata aku tak boleh, aku nak kena bunuh diri, aku tak boleh, aku nak kena bunuh diri. Orang kata sabar, tak ada, start motor pergi kat sungai nak terjun. Parking motor apa, dia pun terjun tepi boya. Kelupuk lari kat boya tu, naik balik darat. Dia pun kata lari apa, dah nak mati ingat. Dia kata nak mati pun nak terjun pergi mati terus, tak mau boya makan dah. Ni tuan-tuan, fitnah akhir zaman ni. Nafsu. Ada orang berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan apa dia? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ada orang yang berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan amalan. Sebab itulah Imam Al-Ghazali kata, yang mana satu yang kamu akan berdamping di dalam kehidupan kamu apabila kamu berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Kamu nak berdamping dengan nafsu kamu, apa fitnah, semua kamu berhadapan dengan nafsu kamu. Ataupun kamu nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan ilmu yang ada pada diri kamu. Ataupun kamu nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni dengan amalan yang ada pada diri kamu. Sebab tu Imam Ghazali kata, nak selamat dengan fitnah akhir zaman, hadaplah fitnah ni dengan ilmu, hadaplah fitnah ni dengan amalan. Beramal mesti kena ada ilmu. Orang yang mengaji ada ilmu, mesti buat amalan. Apa dia amalan yang jangan tinggal? 5 benda. Yang pertama yang kita duk mengaji ni, apa dia? Kita mengaji ni tuan-tuan, kena jaga salat 5 waktu. Akhir zaman tolong jaga yang ni belum. Sebab tu dalam malam Isra' Mi'raj Nabi tengok dah fitnah-fitnah yang akan berlaku pada umat dia. Cara nak selesai, Allah Ta'ala anugerahkan salat. Jaga salat, yang ni semua settle. Yang kedua, amalan yang jangan tinggal akhir zaman ni apa dia? Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Berdampinglah dengan Al-Quran di akhir zaman. Yang ketiga, perbanyakkan beristighfar, memohon keampunan di atas segala dosa kita. Yang keempat, perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi SAW. Dan yang kelima, banyak-banyakkan berdoa agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Banyakkan salat, jaga salat 5 waktu, jangan duk tinggal. Bacalah Al-Quran, perbanyakkanlah beristighfar, perbanyakkanlah berselawat, perbanyakkanlah berdoa. InsyaAllah 5 amalan ni kalau buat, kata Imam Al-Ghazali, selamat kamu daripada fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal. Pak Long, jangan kita jadi seperti mana kaum Bani Israel. Bisa dengar kaum Bani Israel? Mereka ni di antara umat yang dibinasakan oleh Nabi SAW, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia yang mereka buat sehingga mereka ni dibinasakan oleh Allah? Benda apa mereka buat? 4 benda. 4 benda. Yang pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ni senantiasa melawan, mendustakan ayat-ayat Allah. Sentiasa. Allah kata A, mereka kata B. Allah kata B, mereka kata C. Allah kata C, mereka kata D. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka dengan jalan yang tidak benar. Perangai nombor 1 ada tak pada kita? Saya nak tanya tuan-tuan. Mendustakan ayat Allah, umat Nabi Muhammad, ada tak perangai lagu tu?
Ada ke tak? Ada. Yang nombor dua, membunuh Nabi dengan jalan yang tidak benar. Dia kata, bila masa kita bunuh Nabi, Ustaz? Ya, zamanlah kita tidak membunuh Nabi secara sahir, tetapi membunuh sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menggelarkan diri sebagai golongan penegak kepada sunnah, tetapi hakikatnya memusnahkan sunnah. Golongan yang mendabik dada sebagai penegak sunnah, tetapi hakikatnya memusnahkan sunnah dan merosakkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, memperak-perandakan hubungan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, melemparkan fitnah ke dalam masyarakat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah sunnah mengajar kelaku tindakan yang diambil sebegitu? Kerana kunut subuh umat Nabi boleh bergaduh, kerana bismillah kuat, bismillah slow umat Nabi boleh bergaduh, kerana selawat di antara tarawih umat Nabi boleh bergaduh, kerana yasin malam Jumaat umat Nabi boleh bergaduh, kerana tahlil orang mati umat Nabi boleh bergaduh. Adakah ini golongan yang nak mendabik dada sebagai penegak sunnah? Fitnah yang kita kena hadap di akhir zaman ni, tuan-tuan. Fitnah yang kita kena hadap. Malam ni saya nak jawab satu isu. Di dalam sosial media ni dia duk main dah sehari dua ni. Saya tak mau nak jawab, tuan-tuan, tapi duk tengok benda ni mengelirukan umat. Saya dapat laporan dalam TikTok, dalam IG, dalam FB lah ni. Golongan-golongan ni, tuan-tuan, yang menggelarkan diri mereka sebagai salafi, yang dicop oleh masyarakat kepada mereka sebagai golongan Wahabi. Kenal? Bisa dengar nama tu? Salafi Wahabi ni bisa dengar? Mula pula duk petikai ni, duk pecah belah pula umat ni. Hari ni mereka duk hantar kat saya 2-3 video. Duk petikai bukan ada apa, tahlil arwah. Kenuri tahlil arwah. Letih, tuan-tuan nak jawab. Kerja kita banyak lagi Pak Nur, duk menjawab benda ni. Kerja kita banyak lagi, tuan-tuan, duk menjawab benda ni. Ni yang saya kata ni, tuan-tuan, fitnah akhir zaman yang kita kena hadap. Kononnya nak menegak sunnah, tetapi mereka memusnahkan saudara, memusnahkan umat Nabi Muhammad, memecah umat Nabi Muhammad, melemahkan kesatuan umat Nabi Muhammad. Kerana benda yang bersifat cabang, benda yang ulama berbeza pandangan ni, Pak Long, maklum, mau kita duk berkelain sampai mati tak selesai. Kita nak kata ni, macam mana Ustaz? Bagi tadi saya duk terang sepagi dekat kawan tu. Dia kata ni keliru dah, lepas duk main kata Syekh Dok Fatani tak bagi dah duduk makan apa ni, kenuri tahlil apa ni. Hujah lepas ni dalam kitab Bughyatul Tullaq, dalam kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Banjari. Baca kitab tak mengaji, ini masalah. Sebab tu kita kata, tuan-tuan, mengaji agama ni kena berguru, mau baca tak faham. Jangan nak pergi faham hak Nabi habaq, jangan nak pergi faham hak Allah Ta'ala bagi tahu. Nak faham hak ulama karang ni pun gagal tau. Baca dalam kitab Bughyatul Tullaq, Syekh Dok Fatani kata apa dia? Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan lalu menseru atas manusia memakan
Dia sama ada dahulu daripada menanam ia atau kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan oleh kebanyakan manusia, dan makruh lagi bid'ah bagi yang diseru itu memperkenankan seruannya. Mai duk baca yang ni, tuan-tuan, yang ni bukan saya kata, Syekh Daud Fatani kata. Mai duk bahas dekat orang awam. Wah, betul ya no, Syekh Daud Fatani ya. Hak ni pun duk baca kitab dia, ni pun untuk ikut jahanam, tuan-tuan. Lain yang ulama ni nak habaq, lain yang habis faham. Kitab Bughyatul Tullab, kitab Sabilal Muhtadin, kitab Furu'ul Masail. Ni boleh lagi kan ni? Boleh lagi? Berapa minit dah ni? Baru sejam. Korang 2 jam setengah ngaji. 10 minit lagi boleh saya nak ambil? Saya nak terang, tuan-tuan, kepada tuan-tuan dan rakan-rakan yang menonton live dan rakaman kita malam ni. Duk pergi baca kitab Syekh Daud Fatani dalam keadaan tak mengaji, dia rosak. Bukan petikan banyak tu pun kamu gagal nak faham dah. Sama dalam kitab Sabilal Muhtadin, saya tengok periksa teks dia sama. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan dan diseru kepada manusia atasnya memakannya dia dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan, dan dimakruh lagi bid'ah segala yang diseru memperkenankan seruannya. Sama. Lepas tu nak faham lagu mana ustaz? Tuan-tuan, kena bawa kitab ni bagi tok-tok guru petani, yang ustaz-ustaz yang mengaji pondok syarah terang baru nak faham. Jangan duk rasa kita ni mengaji ada PhD, Profesor Madya, Profesor penuh ni alim dah, tuan-tuan. No. Kitab-kitab ni diterjemah, ulama ni terjemah daripada teks kitab turas Arab, terjemah sebiji-sebiji mail tak. Kita minta maaf, tuan-tuan, tahap saya ni tak mampu nak memahami kerana tanpa bantuan ulama. Nak faham ni lagu mana, kena tanya tok guru, kena bawa kitab ni pergi ke tok guru. Ni nak faham lagu mana tok guru. Yang pertama kita nak tanya dulu, tuan-tuan, Syekh Daud dia ni bermazhab apa? Bermazhab apa, tuan-tuan? Syafi'i ke Wahabi? Syafi'i. Kamu ni tak baca dan tak timbang apa yang kamu baca kitab ni dengan cara pahaman dalam mazhab Syafi'i. Baik, Syekh Daud Fatani kata apa? Dan makruh lagi bid'ah. Ambil tak tu dulu. Dan makruh lagi bid'ah. Makruh ni makna apa dia? Apa makruh ni? Karahah, benda yang dilarang, dibenci dan tak disukai. Ataupun lebih faham di sisi Imam Syafi'i, kita nak faham lagu mana? Tidak disunatkan melakukannya. Tu makna makruh. Adakah makruh ni haram? Adakah perbuatan makruh ni kalau kita buat jadi berdosa? Dalam mazhab Imam Syafi'i pula, makruh ni terbahagi kepada 2. Yang pertama nama dia makruh tanzih, yang kedua namanya makruh tahrim. Baca kitab ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, kena syarah cara kefahaman Imam Syafi'i. Jangan baca kitab ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pi syarah cara Wahabi. Tak betul. Duk pi bubur keru tak kena nak. Duk pi pasang sekeru tak kena nak. Syekh 20 duk pi rojah Syekh 8 tak masuk. Syekh 8 duk pi rojah ke dekat nak sekeru. Syekh 20 hanya nak rojah tak masuk. Baca kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi'i, duk pi syarah dan faham cara Wahabi tak kena. Duk pi pasang nak tak kena sekeru.
faham dia lagu mana. Dan makruh lagi bid'ah. Bukan haram, tapi makruh. Makruh ni pula makruh mana? Makruh tanzih ataupun makruh tahrim? Makruh ringan ataupun makruh berat? Oh, ada makruh ringan, makruh berat, Zat? Ada. Makruh ringan, contoh antaranya minum guna tangan kiri, makruh tapi tanzih. Kena tetap dulu ni. Hak kita nak baca ni. Okey, makruh ada dua. Dan bid'ah. Kamu faham bid'ah semua masuk neraka. Sesat masuk neraka. Tapi Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang hasanah, ada yang dalalah. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan kita pegang pandangan tu. Bid'ah dalam teks kitab ni, bid'ah yang mana? Yang hasanah ke? Yang dalalah? Kena letak dulu. Nak kata makruh, nak letak makruh mana? Tahrim ataupun tanzih? Tanzih ataupun tahrim? Nak kata bid'ah, nak letakkan bid'ah hasanah ataupun bid'ah dalalah? Jangan pukul rata lagu tu. Faham? Okey. Bagi orang yang kematian, bid'ah makruh dan bid'ah bagi orang yang kematian menseru atas manusia memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam ataupun kemudian. Buat kenuri, kebiasaan orang kampung, orang masyarakat kita, tuan-tuan. Pak dia meninggal malam ni, esok baru nak ke bumi. Siapa dia nak pergi korek liang pukul 3 pagi, geng korek liang pun lari. Kata dia boleh korek dah pukul 2 pagi, dia kata korek cerah esok lah. Duk korek malam-malam ni tak ada, duk main duk tegur kat belakang dengan kami pula tuan. Ninggal pukul 9.30 malam, dia tak ke bumi pukul 3 pagi. Kurang-kurang ke 11 pagi esok dia sembahyang. Jadi lepas subuh esok ni tuan-tuan, orang nak pergi ziarah. Kebiasaannya orang kita ni, dia habaq dia bagi duit kat anak dia, nah RM50 pergi beli nasi bungkus, 50 bungkus matak lah. Siapa hak nak main nak tolong apa nak ziarah, boleh lah buat kenuri dekat pak hang sikit. Betul ke tak? Hak tu nama dia membuat makanan sebelum dia ke bumi ataupun lepas ke bumi. Biasalah. 3 malam, 7 malam, 20 malam, hari ke 100 dan sebagainya. Seperti yang diadat oleh kebanyakan manusia. Kena faham kan tu? Dia buat kenuri itu sebab apa dia? Dia kata tu, bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan, menseru atas manusia makan, sama ada dahulu daripada menanam atau kemudian daripadanya, seperti yang diadat. Makruh dan bid'ah tu sebab apa dia, tuan-tuan? Dia buat tu sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Dia adat, sebagai adat. Hak makruh dan bid'ah tu sebab apa dia? Sebab dia buat ni kerana adat. Tu dia kata dia adatkan oleh kebanyakan manusia. Kalau dia buat ni tanya hang buat apa ni kenuri-kenuri, ya Allah, adat kita duk buat, kita buatlah. Makruh dan bid'ah. Bukan haram. Tapi kalau dia buat kenuri tahlil tu untuk apa dia? Allah buatlah sikit Pak Long, niat-niat duit abah tinggal tu, mudah-mudahan kalau ada pahala Allah Ta'ala sampai. Lepas tu kita panggil pula orang-orang kampung mai ni Pak Long, bolehlah duk berzikrillah sikit, duk meratib, duk baca ayat Quran Pak Long, kalau ada pahala di sisi Allah, minta Allah Ta'ala sampai. Hak tu jumhur ulama kata sunat. Baca kitab Jawi ni pun tak mampu nak faham. Lepas tu duk main ceramah, duk main duk syarah, nak bagi orang berpecah. Tidak ada satu nas yang kuat buat ni tuan-tuan haram. Kita tak pernah mewajibkan, ni kami nak pergi wajib ada makanan, tu haram. Kalau dia buat betul apa? Ya Allah, belum adat kita, belum makruh dan bid'ah.
Tapi makruh tu pun makruh mana? Kena tengok makruh tanzih ataupun makruh tahrim, bid'ah hasanah ataupun bid'ah dhalalah. Baca, sebab tu saya nak kata, bila kita baca kitab-kitab karangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, kena faham cara pahaman mazhab Syafi'i. Jangan baca kitab dalam mazhab Syafi'i pi faham cara Wahabi. Jangan pecah belahkan umat Nabi. Benda yang kita boleh bawa bincang, nak buat bergaduh siapa? Kita duk bergaduh di benda yang ulama berbeza pandangan. Kita duk hidup bahas ni benda yang ulama berbeza pandangan. Ni yang kata fitnah akhir zaman ni Pak Long, kita kena hadap benda ni, fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Boleh lah kot no. Lapak lah ni. Makruh lagi bid'ah juga mengajak sampai lapak ni tuan-tuan. Makruh lagi bid'ah. Cuma tak keluar dalam kitab, dan makruh lagi bid'ah mengajak sampai lapak. Saya tengok tuan-tuan Muzad duduk sila lagi tahiyat awal, betul tahiyat akhir. Tak habis sila balik tuan-tuan. Sila balik. Allahu Akbar. Jadi cukup. Dan lagi sabda Nabi SAW tu kita sambung pada lepas raya insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda habis tuan-tuan elok-elok. Bulan depan saya akan mai, cuma kita tak ada pengajian kitab dah tuan-tuan. Bulan depan kita mai. Saya tak pasti sama ada majlis kita lepas Maghrib atau lepas Isyak Ustaz. Nanti Ustaz tetap ni lah sama ada lepas Maghrib atau lepas Isyak. Bulan depan kita akan buat sambutan nak menyambut Ramadan. Lepas saya mengajak tu dalam 2 minggu kot kita Ramadan. Bulan depan saya akan mai buat forum bicara. Bicara bersama dengan Iwan Dangdut. Pak Long kenal kan? Alah Pak Long duk pergi menari dangdut dulu ni. Tu lah Iwan Dangdut dengan Madinah tu. Jadi dia akan mai pada bulan hadapan. Kita buat di luar. Kita tak mau buat di dalam, kita buat di luar. Saya akan berduet dengan dia lagu Memori Daun Pisang. Cuma kita akan tukar pasal di Kedah dia tak nak sesuai Memori Daun Pisang. Kita tukar mai Kuala Lumpur Memori Daun Ketum. Kita tukar lirik-lirik dia tu sikit dah. Memori Daun Ketum kita akan menyanyi. Bulan depan kita buat di luar. Saya abang kat Ustaz Zukri ni biar geng-geng Padang Nyok ni dengar lagu pula. Duk kira gedegang sampai pecah genang telinga 2-3 bulan ni. Kita relax, kita dengar lagu pula. Dia main lagu. Boleh Pak Long? Tapi syarat jangan duk gelek. Jangan duk gelek. InsyaAllah kita akan buat mai pada bulan hadapan. Malam saya juga hari Ahad minggu yang ketiga insyaAllah bulan depan. Jadi bulan depan kitab ni simpan. Jangan bagi hilang lah. Kita sambung balik sama ada bulan 5 ataupun bulan 6. Saya duk berat bulan 6. Pasal bulan 5 kita baru raya ke berapa, saya duk ada di Kelantan lagi kot. Setiap tahun kan balik Kelantan. Saya duk ada di Kelantan. Tuan-tuan nak main mengaji mai, tapi saya tak main mengajar. Dah mai lah, kau mana pun ikut suka lah. Dia kata saya tak pergi mai pula. Tapi saya mai balik mungkin bulan 6. Mau tuan-tuan panjang umur, jumpa lagi dengan saya. Saya panjang ni tuan-tuan, ni masalah ni. Mau luruh pergi tengah jalan tu, kita jumpa kat sana dapat luruh. InsyaAllah. Di bulan depan kita tak ada kuliah. Kita adakan buat bicara insyaAllah. Untuk malam ni sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang daripada Allah, salah dan silap saya mohon jutaan kemaafan banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As selepas mayang syari tentang macam biasalah. Di luar sana ada tabung untuk pendidikan dan kebaikan Yayasan Ar-Riadah, dan juga ada tok kokoh macam biasa. Allahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillah. للذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما.
Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.